Bukan hanya pada bau, tetapi bunyi getaran. Tengok ya, banyak tunjuk sikit tentang sains untuk kita faham. Kelompok bunga di tempat diam dan sunyi mampu menangkap gelombang bunyi daripada kepak lebah yang sedang bekerja. Kepak yang sedang bekerja. Bunga ni merakam bunyi. Bila bunga merakam bunyi kepak lebah itu, apa yang terjadi? Tengok. Kemampuan merespon bunyi akan membantu dirinya memiliki daya tahan. Bunga akan jadi semakin kuat. Dan mewariskan genetik perubatan yang sangat dahsyat daripada bunyi yang diperangkapkan oleh kelopak bunga. Tanaman yang terpapar dengan pemutaran ulang suara lebah, tengok ya, dia akan apa? Dia akan menghasilkan fenomena yang berbeza. Dalam 3 minit setelah terpapar rakaman ini, konsentrasi gula dalam tanaman meningkat di antara 12 dan 17 kepada 20%. Bunyi lebah itu membuat nektarnya, gula di dalam bunga itu yang diambil manisan oleh lebah itu menjadi semakin kental. Kita tengok lagi. Kemudian bunga yang memiliki bentuk seperti mangkuk mampu merespon getaran rakaman lebah dengan sangat baik. Di mangkuk, terusnya. Mawar akan membuat nektarnya menjadi lebih manis sebagai respon mendengar suara bunyi lebah. Bunyi lebah ni, Bapak dan Ibu, sebenarnya dia bukan hanya melakukan pendemungaan bunga jantan ke bunga betina. Dia bukan hanya mengambil manisan nektarnya itu, tapi bunga itu mendatangkan bunyi. Lebah itu mendatangkan bunyi. Pak Haji ada di Negeri Perlis, ada buat satu projek yang besar di Negeri Perlis dengan University, Unimed. Cuba ambil gambar Unimed. Di sini, Masya Allah, di sini lebih ramai lagi profesor-profesor. Mula-mula diberi uji saja, iaitu apa dia? Pokok yang berlaku iaitu pokok apa? Pokok mangga yang tidak keluar bunga. Macam mana nak buat mangga, anggur yang tidak keluar bunga mengeluarkan bunga? Dia kata Pak Haji akan bawa lebih kurang dalam 10,000 orang pekerja. Mereka pun pekerja. Nak ambil mana pekerja 10,000? Pokok pun bukan banyak, 400 pokok. Ya tak apa, kita bawa pekerja. Kita akan gerakkan mereka pada malam ni. Esok mereka sudah ada depan. Esok sampai dia bawa bertanya, mana dia? Tu duduk dalam sarang-sarang mereka. Tunggu waktu subuh mereka akan keluar. Apa dia? Lebah. Bawa 4 tong lebah. 4 tong lebah. Lebah ni, kerana kepercayaan kita sekarang, lebah ni hanya memilah kemuliaan. Ini belum ada bunga lagi. Untuk apa dia fungsi? Tak. Lebah kerja dia menggigit daun. Gigit daun, dengan gigitan daun itu, pokok terangsang untuk keluar bunga. Macam tupai. Tupai, bila tupai ditembak, habis semua, maka pokok durian sudah tak berbunga banyak lagi. Pasal apa? Tupai makhluk Allah. Dia adalah antara, bukan penyebarnya, bukan makan biji ni dibuang, bukan. Dia adalah yang menggigit daun-daun supaya pohon mengeluarkan bunga. Keluar bunga. Dia buat dia punya bunga mangga ni keluar buah saja. Tak keluar daun. Keluarlah daun juga, tapi sikit. Buah yang banyak. Sebab apa dia kata keluar buah banyak? Sebab kita nak ambil buah, bukan ambil daun. Dia kata, ini pokok penyakit apa semua. Kemudian, sampai begitu sekali, dihadiri oleh menteri. Menteri hadir. Macam mana lah Pak Haji buat ni, macam mana sebagainya. Tak ada. Tidak ada buat apa-apa. Hanya hantar brigade kerja. Waktu malam. Dia akan bergerak. Sebab apa? Di Yad tu kita ada 100 brigade kerja. Boleh dipindah pada bila masa saja. Pindah waktu malam. Bawa ada 100 sarang lebah yang boleh digerakkan. Jadi itu adalah di antaranya. Jadi subhanallah, begitu suara lebah itu dia buat. Respon mendengar suara bunyi lebah, buat dia jadi manis. Seterusnya, maka kita lihat dekat sini. Bagaimana ada alat yang telah diciptakan untuk merakam bunyi pohon. Kita tengok alat dia. Hasil perakaman yang menangkap suara berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Misalnya, para peneliti telah lihat. Contohnya, tengok.
Pokok tomat yang mengalami kekeringan mengeluarkan rata-rata 35 jeritan dalam 1 jam. Dia kering, dia bunyi, dia keluar bunyi. Ini aku tak dengar pun. Mana boleh dengar? Dia ultrasonic. Kena dengar dia. Kita boleh dengar 250 ke atas. Ini 0.001. Batang pohon yang dipotong menghasilkan bunyi 25 kali jeritan. Tembakau yang stres, tembakau pun stres tu jangan ni. Yang stres saat kekeringan terdapat menjerit 11 kali. Dan tanaman lain yang dipotong mengeluarkan 15 suara berbeza pada waktu. Suara. Kalaulah kita boleh dengar suara pokok jambu ni bunyi. Pokok durian bunyi. Menjerit. Oh, lari semua kita. Lari. Ini bunyi macam ni, ini bunyi macam ni. Dan sebagainya. Jadi begitu. Contohnya, kita tengok pula pada gelombang mawar. Adalah getaran bunyi lebah yang menjadi obat kepada gelombang otak manusia. Getaran bunyi dia tu. Bukan dia berpindah jadi madu lagi. Bunyi itu dah jadi ubat. Terusnya, gelombang pada lebah dikutip dan dimasukkan ke dalam air digunakan menghasilkan wave. Nah, bila jadi wave, macam mana ia mula bekerja? Tengok. Apabila wave dititiskan ke dalam mata, dia akan terserap langsung ke otak dan respon awal keceluruhan otak segera dibetulkan. Lama dia pergi terus ke otak. Tak perlu injection, tak perlu suntikan. Next. Gelombang bunyi daripada bacaan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran pula yang kita baca berbunyi? Bunyi bacaan Al-Quran. Bagaimana azan yang kita azan pada anak-anak yang baru dilahirkan? Iqamah pada anak-anak yang baru dilahirkan. Bukankah itu getaran bunyi? Bukankah mukjizat Al-Quran itu salah satunya ialah bunyi? Itu dia, getaran. Maka kalau kita lihat, Alisan menemui bentuk air yang dibacakan Quran itu indah, kristalnya betul. Betul. Sangat dahsyat. Jadi oleh sebab itu merupakan terapi ilahiyah yang sangat dahsyat di mana molekul air berubah bentuk daripada frekuensi ini. Baca. Itu bunyi. Molekul air berubah, mufti dan sains sependapat. Bila dibaca Al-Quran, kenapa jadi indah kristal macam tu? Bunyi. Konsep bunyi. Bunyi itu getaran, wave. Next. Kesan wave kepada kesihatan tubuh. Apa yang akan berlaku bila kita ambil? Betul. Wave melalui mata akan menenangkan dan melenturkan saraf-saraf otak yang tegang kerana gelisah, cemas maupun emosi. Dia akan melenturkan saraf-saraf otak yang tegang. Yang emosi, dia akan coolkan balik. Next. Gelombang otak. Yang mengalami gangguan. Ada 5 gangguan otak ni. Ini hanya akan berlaku bila orang tu tidur. Tidur yang pertama, dia masuk di fasa gamma. Lama makin lama, beta. Makin lama lagi, dia pergi kepada apa dia ni? Alpha. Lepas tu kepada theta. Ini tidur yang dalam, paling dalam. Tapi kalau dia tidur bangun. Dia duduk dekat wave ni je. Tidur bangun. Dia tak berjaya masuk ke sini. Maka tidak ada repair. Tidak ada self-repair. Next. Maka namanya gelombang delta. Penyembuhan tidur sangat nyenyak. Kondisi delta ni 0.5 Hz saat gelombang otak semakin melambat sering dihubungkan dengan kondisi tidur yang sangat dalam. Berapa frekuensi dalam jangkaan delta ini diiringi dengan pelepasan hormon pertumbuhan manusia, human growth hormone yang bermanfaat dalam penyembuhan. Agia. Pada kondisi delta, jika dihasilkan dalam kondisi terjaga, akan menyediakan peluang untuk mengakses aktiviti bawah sedar dan mendorong kealiran kefikiran sedar. Ini kondisi delta didapati tidur sebelum waktu zuhur. Tidur sekejap. Dia sampai ke delta. Sampai delta, dia boleh akses. Tidur, ya Allah. Terjaga dah. Allah Akbar, Masya Allah. Ajaib. Ya, itu di antaranya.